Dalam hidup ini, ada dua cara membaca. Pertama, membaca karya yang ditulis dengan abjad. Kedua, membaca alam yang terbentang. Dengan membaca keduanya, hati dan minda kita akan lebih terbuka. Saya Anis, pengusaha galeri Gadis Buku yang beroperasi di dekat Event Space, Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur. Gadis Buku sebenarnya bermula dari dalam diri saya sendiri, seorang gadis yang suka baca buku. Tapi secara perniagaannya, Gadis Buku bermula sekitar tahun 2015 dengan memfokuskan pada genre buku Indonesia, sejarah, falsafah dan juga sastra. Kalau dari segi authorized dealer, dengan buku-buku Indonesia ada lebih kurang 10 penerbit yang bekerjasama secara langsung dengan Gadis Buku. Mengapa pilih untuk menjual naskah-naskah dari Indonesia? Kalau bukan Gadis Buku, siapa lagi? Sebab persoalan utamanya, apakah pilihan yang ada untuk pembaca tempatan hari ini di Malaysia? Jadi bila mereka dihidangkan dengan tema atau genre buku yang sama semata-mata, kita tidak menggalakkan pembaca mendapat pendedahan yang lebih terbuka. Sedangkan kita dunia hari ini, dunia globalisasi, tak perlu ada sempadan negara dan sebagainya. Jadi Gadis Buku bila bawa masuk buku Indonesia, kami harap sebenarnya pembaca tak lagi melihat buku itu daripada negara lain, kerana dia tetap menggunakan bahasa serumpun, bahasa yang kita juga gunakan. Kenapa perlu kita anggap buku-buku daripada luar ini sebagai mematikan industri buku Malaysia, sedangkan dia sebenarnya ada satu persaingan yang sihat yang memberi variasi pilihan kepada pembaca, malah rujukan buat penulis-penulis juga. Saya dapat respon yang baik daripada penulis yang mereka gembira bila saya bawa buku-buku teori sastra, kerana mereka agak kurang variasi. Ada, memang ada, tak dinafikan ada buku teori sastra di Malaysia, tapi mereka juga perlu rujukan yang berbeza. Jadi barulah mereka boleh hasilkan karya yang berbeza. Gadis Buku akan membuat rujukan, research sikit sebelum kita bawa buku. Seperti saya katakan, tidak sewenang-wenangnya membawa masuk buku begitu saja. Yang